Lebih kurang 50 tahun lepas lah, dekat Jepun memang famous tentang cerita dongeng rakyat yang bernama The Day of the Two Sunrises ataupun hari apabila dua matahari terbit. Basically cerita dia berkenaan dengan sebuah bot nelayan di tengah-tengah lautan mengalami peristiwa ganjil. Pada hari itu terdapat dua cahaya terang seperti matahari, dan yang peliknya satu matahari terbit daripada timur macam biasa dan lagi satu matahari terbit daripada barat. Tetapi cahaya daripada barat ni dia sekejap je, lebih kurang dalam 5 minit macam tu. Selepas cahaya matahari tu hilang tiba-tiba, kapal tu didatangi dengan awan yang tebal dan juga hujan yang pelik. Elok je lepas tu, bot tu telah dihujani dengan magic powder. Bukan magic tissue tau, magic powder. Tetapi cerita ni bukan sekadar cerita dongeng masyarakat. Ada insiden sebenar yang terjadi di sebalik tu yang tak ramai orang tahu. Disebabkan kerajaan sesebuah negara bertindak merahsiakan kejadian ni. Ini adalah kisah yang dilalui oleh salah seorang kru bot nelayan yang Abang Boy masukkan tadi. Apa yang dilalui ni bersama kru-kru dia memang seksa guys. Tak pernah lagi terjadi dekat orang lain. So kalau korang dah ready, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada lebih kurang pukul 1 pagi 1 Mac 1954, seorang nelayan yang berumur 20 tahun yang bernama Oishi Matashichi baru je habis bertugas daripada atas dek. Dia baru je nak rest dekat dalam bunker. Oishi ni sebenarnya bertugas sebagai salah seorang kru kapal nelayan untuk menangkap ikan tuna yang bernama Daigo Fukuryumaru ataupun Lucky Dragon No. 5. Hari tu memang payah gila kot. Kapten kapal ni bawa dorang dekat port yang tak ada ikan. Jenuh dorang memukat, tetapi hasilnya sangat-sangatlah ciput. Siap kapal tu nyaris terbalik akibat terlanggar terumbu karang. Itu tak cerita lagi yang dorang lalui hujan lebat dan angin tofan yang nyaris tenggelamkan bot dorang. Pendek cerita, dorang keluar ke laut kali ni memang betul-betul tak ada luck. Dorang berada dekat-dekat tengah lautan tu dah masuk 6 minggu guys. So walaupun luck tak berapa cantik, si kapten kapal ni decide untuk pergi satu lagi port yang agak jauh daripada kebiasaan. Manalah tahu nasib diorang boleh berubah kan. So Oishi pun cubalah tidur pada malam tu. Badan dia memang dah penat gila kot. Dia dah bekerja selama 18 jam hari tu. Tapi kan, jenuh dia cuba tidur. Pusing kiri, pusing kanan, tapi masih tak boleh tidur. Dia duk fikirkan nasib family dia. Kalau Oishi ni tak dapat bawa balik hasil tangkapan yang banyak, macam manalah dia nak support family dia. Oishi ni sebenarnya adalah anak paling sulung dekat dalam family dia. Dia terpaksa memikul tanggungjawab mencari nafkah selepas ayahnya meninggal dunia pada umur dia 14 tahun. So pada malam tu memang banyaklah dia fikir. Kapten kapal telah memilih satu port yang berdekatan dengan Kepulauan Marshall. Kepulauan ni dah letak betul-betul dekat tengah lautan Pasifik, di antara Australia dan juga Hawaii. Apa yang unik pasal pulau ni adalah dia dikelilingi oleh gunung berapi bawah laut yang masih lagi aktif. So disebabkan ini, kapten kapal berhati-hati untuk tidak berada terlalu dekat dengan kepulauan tu. Kapten kapal menurunkan sauh lebih kurang 130 km daripada kawasan gunung berapi. Boleh tahan jugalah jauh. Yelah, sebenarnya gunung berapi dekat kawasan tu memang dah lama tak meledak. Tapi itu tak bermakna yang gunung berapi tu tak akan meletup bila-bila masa je. So dipendekkan cerita, Oishi pun berjaya jugalah tidur malam tu. Tengah-tengah dia sedap tidur, peluk batang busuk dia tu, tiba-tiba dia terkejut. Bilik bunker tu tiba-tiba jadi terang benderang. Dah macam tengah hari dah. Dia dah cuak sebab dia ingatkan dia terlajak tidur. Tapi bila dia tengok jam, baru pukul 6.30 pagi. Tengah mamai-mamai, dia rasa pelik.
Macam ada benda yang tak kena. Sepatutnya cahaya matahari bersinar daripada arah timur. Tetapi sekarang ni daripada dalam bangka tu, Oishi tengok yang cahaya tu datang daripada arah barat. So Oishi pun bangun daripada katil dan pergi ke tingkap kapal. Cahaya tu terlalu terang sampaikan Oishi ni tak tahu daripada mana punca cahaya tu. Kesemua kru yang tidur dekat dalam bilik bangka tu pada masa ni dah terjaga dah. Masing-masing terpinga-pinga. Last-last kesemua kru memilih untuk keluar daripada bilik dan naik ke dek kapal. Sampai je dekat dek atas, masing-masing mencari sebenarnya apa punca cahaya ni. Tetapi susah kot nak cari. Cahaya tu terlalu terang sampai ke satu kawasan tu macam hari siang. Lagi terang daripada cahaya matahari tau. Tetapi kapten kapal perasan something. Cahaya tu datang daripada arah Kepulauan Marshall. Kapten kapal dah cuak dah. Sebab dia ingatkan pada awalnya gunung berapi dah meletup. Time tu juga kapten kapal mengarahkan ke semua kru kapal untuk menarik pukat dorang secepat mungkin. Dorang takut sebab selalunya lepas gunung berapi bawah tanah ni meletup, benda kedua yang akan menyusul adalah tsunami. Silap hari bulan, terbalik kapal guys. Tak berapa lama selepas tu, tiba-tiba je cahaya tu pelan-pelan menjadi malam. Lepas tu hilang terus. Hari tu kembali menjadi malam. Dah pula tak pernah lagi diorang tengok yang gunung berapi meletup sekali je. Tak pernah lagi terjadi. So ini mungkin benda lain. Dekat dalam kepala otak masing-masing fikirkan satu benda je. Sebabnya 9 tahun sebelum tu, Jepun telah mengalami peristiwa yang paling sadis dalam sejarah. 2 bandar Jepun telah dihancurkan dalam usaha US untuk menamatkan Perang Dunia Kedua. 2 bandar itu adalah Hiroshima dan Nagasaki yang telah mengorbankan lebih 300,000 nyawa orang awam. Benda yang dimasukkan adalah bom nuklear. Masing-masing dah cuak dah mat. Dorang tahu tak kisahlah berapa jauh pun dorang berada daripada pusat letupan nuklear tu, confirm dorang akan terkena juga kesan radiasi. So bagai nak gila lah. Kru kapal bertungkus lumus cuba untuk menarik pukat tu secepat mungkin. Walaupun dengan bantuan 23 kru, proses dia bukan mudah juga geng. Benda ni mengambil masa yang lama. Paling kurang pun 2-3 jam. So masa diorang tengah bergelabah nak tarik pukat tu, tiba-tiba Oishi terdengar bunyi letupan yang sangat kuat. Bunyi tu datang daripada kawasan cahaya tu tadi. Kesemua kru kapal tunduk dengan harapan dapat melindungi diri diorang daripada letupan. Memang kuat gila. Sampai ke segala tingkap dan cermin dekat atas bot tu pecah ataupun retak. Ada beberapa kru kapal tengok apa yang terjadi daripada arah bunyi tu. Diorang tak nampak apa-apa pun guys. Langit masih gelap dan secara tiba-tiba bunyi tu terus stop. Terus senyap. Masing-masing dah menggelabah dah. Diorang cuba untuk melindungi diri diorang sebab diorang yakin benda yang bakal menyusul selepas letupan tu adalah ombak tsunami. Tetapi kan, tak ada apa yang berlaku. Laut masih tenang macam biasa. Dah 10 minit tunggu pun tak ada apa-apa perubahan pada air laut. Time tu juga, kapten dah berjerit-jerit. Pergi buat kerja. Tarik pukat secepat mungkin. Kita kena belah daripada tempat ni sekarang juga. Kapten kapal pada masa ni dah tak fikir dah. Apa benda yang jadi tadi tu dia tak nak tahu pun. Dia tahu dia nak belah daripada tempat tu secepat mungkin. Sementara kru kapal cuba sedaya upaya diorang untuk menarik pukat tu ke kapal, matahari pun pelan-pelan terbit. Oishi terpandanglah daripada arah barat. Dia perasan ada kepulan awan yang tebal dekat Kepulauan Marshall. Mendung gila kot. Tetapi yang peliknya, Oishi perasan kepulan awan tu bergerak menuju ke arah kapal. Padahal pada waktu tu, angin daripada arah timur ke barat. So bermakna awan tu bergerak melawan arah angin tau. Memang masing-masing pelik gila kot. Apa yang berlaku ni memang tak logik langsung. Sementara awan tebal tu bergerak mendekati kapal, kru kapal duduklah tercongok tengok awan tu. Kapten kapal dah menjerit-jerit dah, siap berbakul-bakul lah mencarut keluar. Tetapi kru kapal buat tak reti je. Diorang macam terpukau dengan awan yang melawan arah angin. Eventually, awan tu menyelubungi kapal. Langit terus jadi gelap guys. Dah macam malam pula dah. Lagilah pelik diorang ni. Lepas tu tak pasal-pasal hujan turun dengan lebat gila.
Tetapi ini bukan hujan biasa-biasa tau guys. Air yang turun ni berwarna kelabu dan agak melekit. Lebih kurang macam susu pekat lah. Dan tak menambahkan lagi pelik dia, air hujan tu rasa dia panas guys. Oishi siap tadah air tu dekat tangan dia. Dia tak pernah lagi jumpa benda ni seumur hidup dia. Dan tak berapa lama selepas tu, air hujan tu berubah menjadi ketul-ketul macam kanji. Habis satu kapal penuh dengan benda pelik ni. Penyudahnya separuh daripada kru terpaksa membersihkan benda melekit ni dan menolakkannya ke laut. Dan separuh lagi meneruskan tugas menarik pukat. Sementara Oishi sedang membersihkan kapal, dia perasan hujan yang turun tu tiba-tiba dah berubah menjadi salji pula. Tetapi yang peliknya, salji ni berwarna kelabu guys, dan agak berdebu. Oishi dengan bijaknya siap pergi jilat kot debu tu. Dia cakap benda tu tak mempunyai rasa dan tak berbau. Kesemua kru kapal, termasuklah dengan kapten dia sekali, cuba untuk mengumpulkan sedikit abu tu dan simpan dia dekat dalam kotak. Ada juga yang simpan dekat dalam beg diorang. Diorang tak tahu pun apa benda tu. Tetapi diorang plan bila dah sampai ke jeti nanti, diorang nak serahkan benda tu kepada pihak berkuasa untuk cek. So apa yang berlaku ni menyusahkan tugas diorang sebenarnya. Kerja yang sepatutnya habis dalam masa 2-3 jam dah jadi berjam-jam. Diorang terpaksa stop kerja untuk membuang sisa-sisa kelabu tu ke laut. Dan selama berjam-jam itulah kapal tu telah dihujani dengan serbuk pelik. Akhirnya pada lebih kurang tengah hari tu, kesemua pukat telah ditarik dan kapal dah bersedia untuk bergerak. So perjalanan balik ke jeti ni mengambil masa 4-5 hari jugalah. So dalam masa tu, kru macam tak ada buat apa-apa. Diorang duduk melepak je sepanjang hari. Diorang share teori masing-masing tentang apa yang berlaku tadi. Ada yang cakap gunung berapi, ada yang cakap bom nuklear, dan ada juga yang cakap letupan tu daripada nuklear yang jatuh. So memandangkan keadaan masing-masing pun okey dan tak sakit apa-apa, so tak mungkinlah letupan tu daripada nuklear. Masing-masing anggap yang apa yang berlaku tu tak mempengaruhi diorang langsung. So hari berjalan seperti biasa dan pada malamnya diorang masuk tidur kat dalam bangka. Tetapi pada pagi besoknya, Oishi yang tengah-tengah sedap-sedap tidur ni tiba-tiba terjaga. Dia terjaga sebenarnya disebabkan rasa nak muntah yang teramat sangat. Dia bangun terduduk atas katil. Hoi lagilah, time tu dia rasa kepala dia berpusing-pusing guys. Tanpa berfikir panjang, dia pun bangun ke bilik air. Dia pun capailah berus gigi. Elok je dia nak berus gigi, dia perasan something. Gigi dia macam dalus. Lagi dia gosok, lagi dia rasa sakit. Rasa macam kesemua gigi dia dah nak tercabut guys. Dan semasa dia cuba berkumur tu, apa yang keluar daripada mulut dia adalah darah. Dia cek gigi dia dekat cermin. Kesemua gigi dia okey tau. Tak ada pula yang tercabut. Tetapi gusi dia barai gila guys. Berdarah-darah. Menggelabah member. Dia terus berlari naik ke atas dek. Dekat atas tu, Oishi nampak kru-kru lain dalam keadaan kesakitan. Kulit-kulit dorang macam melepuh seperti terbakar. Ada juga yang kulit dorang ni ada gelembung-gelembung air. Ada kru member yang berjalan pun tak larat. Dan ada juga yang termuntah-muntah. So sekarang ni Oishi dan juga kesemua kru kapal ni dah syak benda yang diorang alami sekarang ni ada kena-mengena dengan insiden semalam. Ini mesti sebab hujan dan debu yang berwarna kelabu tu. Diorang syak yang benda ni toksik. So kru kapal start memanggil sebut ni sebagai Shinohai ataupun abu kematian. Ingat tak Abang Boy cakap yang diorang kumpul benda ni dan simpan kat dalam beg dan kotak. Sekarang ni diorang takut gila kau nak pergi dekat dengan bahan tu. Kapten kapal mengarahkan diorang untuk buang je ke laut. Tapi itulah, tak ada seorang pun yang nak pergi buang. Diorang biarkan je benda tu dekat atas bot. Tak ada siapa pun berani datang dekat dengan benda tu. So sepanjang beberapa hari perjalanan diorang tu untuk sampai ke jeti, keadaan kru kapal memang makin teruk. Diorang punya teruk tu sampaikan kulit diorang boleh tertanggal kalau bergesek dengan baju. Ada sekali tu Oishi sedang bekerja dekat atas dek tau, sambil tangan dia menarik layar. Tengah-tengah dia duk tarik tu, dia perasan yang tali tu macam ada darah. Rupa-rupanya kulit tangan dia melecet sampai berdarah-darah guys. Padahal dia tak rasa pedih pun. Tu tak terbasuk lagi yang rambut dia banyak gila gugur.
Bukan rambut je gugur tau. Dia gugur sekali dengan kulit-kulit kepala weh. Pedih kot macam tu. Masalahnya bukan dia seorang je kena. Kesemua 23 kru dan juga kapten kapal kena benda yang sama. Dia lebih kurangnya dorang ni mereput daripada dalam semasa dorang masih hidup lagi. So akhirnya pada 14 Mac 1954, kapal nelayan Lucky Dragon No. 5 sampai di pelabuhan Yaizu. Dan sebelum dorang gerak daripada bot tu, dorang semua bersetuju yang tak bagi tahu siapa-siapa pun pasal apa yang berlaku kat dorang. Tak tahulah kenapa dorang decide untuk buat macam tu. Mungkin sebab dorang tak nak menakut-nakutkan orang lain, atau dorang tak nak ada masalah dengan pihak berkuasa. Entahlah. So anyway, Oishi dan kesemua kru kapal terus pergi ke klinik dekat area rumah masing-masing. Oishi ni cubalah describe punca penyakit dia dekat doktor tu. Yelah, dia kenalah tipu sikit. Kan diorang dah janji tak nak bagi tahu orang. Dia tunjukkan ke semua kesan-kesan melepuh dekat kulit dia. Dia tunjuk kesan botak dekat kepala dan juga rasa mual-mual yang dialaminya. Doktor pun pening guys. Dia tak pernah lagi jumpa orang yang mempunyai sakit macam ni. Nak diagnose sakit apa pun dia tak tahu. Apa yang doktor boleh buat pada masa tu adalah memberikan krim sapu kepada Oishi. Itu saja. Doktor tu pesan kalau dalam 2-3 hari tak sembuh juga, datang balik dan doktor tu akan menjalankan ujian penuh ke atas Oishi. So beberapa jam selepas tu, seorang perempuan tengah melepak dekat dalam rumah dia. Tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Dia buka-buka je pintu. Hoi, terkejut beruk dia. Apa yang ada depan Minah ni adalah seorang lelaki seperti dibakar-bakar. Kulit melepuh, kepala ada spot botak sana sini. Dan yang lebih menakutkan adalah lelaki tu tersenyum dengan mulut dia berdarah. Hei, mau tak terkejut? Kalau abang buat dah baca itu kursi dah. Baru je Minah ni nak menjerit, tetapi dia perasan something. Muka lelaki tu agak familiar. So dia tenunglah betul-betul. Rupanya lelaki itu adalah Oishi. Oishi sebenarnya berjiran dengan Minah ni. Minah ni sebenarnya adalah crush kepada Oishi ni. Dah lama dah dia duduk mengayat, tapi tak couple-couple juga. Niat sebenar Oishi datang pada hari itu adalah untuk memberikan lebihan hasil tangkapan kat cinta hatinya. So perempuan ni pun tanyalah apa yang jadi dekat Oishi. Oishi hanya tersenyum dengan giginya yang berdarah-darah. Oishi serahkan ikan kat Minah tu. Tetapi Minah tu masih dalam keadaan terkejut tau. Dia hanya tunjukkan ke dapur dan mengarahkan Oishi letakkan di atas kabinet. Oishi pun masuk lah. Dia nak berjalan pun seksa guys. Satu badan dia rasa sakit. Terhencut-hencut lah dia berjalan menuju ke dapur. So bila dia dah letak ikan tu, dia nak patah balik, Minah tu suruh si Oishi ni lepak duduk kejap dekat ruang tamu. Minah tu tanya, apa sebenarnya berlaku ni? Kapal kau terbakar ke? Ataupun kapal kau ada aksiden ke? Sambil Oishi ni duduk dekat ruang tamu tu, Oishi cakap sorry, dia tak boleh nak bagi tahu. Tetapi dia dah jumpa doktor dah, dan doktor cakap dia akan sembuh lagi 2-3 hari. Minah tu macam tak tahu nak buat apa dah. Dia nak paksa kan apa pula Oishi cakap kan. So dia pun pergilah ke dapur dan buatkan air. Dan bila dia pas minuman tu dekat Oishi, terketar-ketar mamat tu nak capai minuman. So Minah ni pun duduk dekat atas kerusi. Dia sebenarnya tak tahu nak sembang apa dah. Oishi pun senyap je malu-malu. Yelah, crush depan mata kot. Menggelabah tu usah cerita lah. Memang keadaan awkward gila pada masa tu. Lepas tu Minah tu buka mulut. Dia menceritakan pasal kerajaan US sedang menjalankan satu eksperimen dekat lautan Pasifik, specifically dekat Kepulauan Marshall. Hoi, terkejut beruk si Oishi sampai terjatuh cawan dia. Pada masa ni Oishi fikir macam tak ada guna dia rahsiakan benda yang dia alami ni. Dia terus buka cerita. Minah tu apa lagi? Terkejut beruk sekali lagi. Tak berapa kali lah beruk terkejut dekat dalam cerita ni. So anyway, lepas dengar cerita daripada Oishi ni, Minah tadi terus menghalau Oishi daripada rumah tau. Oishi pada masa tu serius tak tahu kenapa dia dihalau ni. Dia tak cakap banyak, dia terus berlari keluar daripada rumah Minah tu. Lepas tu Minah tu baru perasan pula, ikan yang Oishi bawa tadi masih ada dekat dapur guys. Minah tu pula mencicit lari keluar daripada rumah. Menyedari yang keadaan diorang ni makin teruk, seorang demi seorang kru member kapal membongkarkan apa yang terjadi kat orang pada media. Apa yang berlaku ni, dia punya impact sangat-sangatlah besar guys. Sampaikan pasar ikan di seluruh Jepun dipaksa tutup sebab risau yang ada ikan tercemar. Risau ada ikan yang diambil daripada kapal Daigo Fukurimaru. Dorang buang dan bakar bertantan ikan segar kerana takut. Industri perikanan Jepun pada masa tu memang lumpuh terus. So sebab kenapa orang takut gila nak ada kena mengena
kena dengan kapal Daigo Fukurimaru ni hanya sebab satu je. Dia bukan pasal gunung berapi ke, bom nuklear ke, ataupun sebab meteor ke. Tak guys. Sebenarnya pada 1 hari bulan Mac 1954, kerajaan US telah menjalankan satu eksperimen senjata yang baru, yang mungkin adalah senjata paling berbahaya pernah dibuat oleh manusia. Senjata tu adalah bom hidrogen ataupun H-bomb. Kalau korang nak tahu, bom ni beribu-ribu kali ganda lagi dahsyat daripada bom nuklear yang pernah dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Itu pun dah rata tanah. Bom hidrogen ni lagi dahsyat guys. Kalau diikutkan, sejak daripada tahun 1946, Kepulauan Marshall telah digunakan oleh US untuk test bom nuklear dorang. Kepulauan Marshall ni sebenarnya jauh daripada penempatan manusia. So pada 1 Mac 1954 tu, secara kebetulan kapal Daigo Fukurimaru berada berdekatan dengan Pulau Marshall. Dekat tak dekat lah weh. Kapal tu berada 130 km jauh daripada pulau yang terdekat tau. Itu pun terkena. Cuba bayangkan kalau bom tu meletup dekat tempat penempatan manusia. Hoi, gila betul. Apa yang terjadi kepada kru kapal adalah kesan sampingan daripada H-bomb, iaitu fallout. Apa yang diorang alami di atas kapal tu, hujan berlendir tu dengan abu turun macam saji, itu sebenarnya adalah radiation particle. Apa yang berlaku adalah bom tu telah menghancurkan terumbu karang dan pasir, dan semua benda ni telah membentuk awan hitam. Benda ni lah yang turun menghujani diorang pada masa tu. Serius mat. Si Oishi ni siap jilat kot menatang tu. Hei, gila. So itulah yang menyebabkan kesemua kru ni sakit. Radiasi ni membuatkan dorang mereput daripada dalam guys. Penyudahnya, kesemua kru kapal Daigo Fukurimaru telah dikumpulkan dan dihantar ke fasiliti hospital Tokyo untuk dikuarantin dan menerima rawatan. Beberapa doktor daripada US telah diterbangkan untuk merawat dorang ni. Dorang berada di wad jagaan rapi selama 14 bulan. Keadaan setiap dorang memang barai guys. Kandungan sel darah putih merosot kau-kau. Setiap hari doktor akan mengambil sampel darah daripada tulang sumsum dorang. Ada yang berdarah daripada hidung, mulut, ada yang cirit berdarah dan macam-macam lagi lah. Kulit usah cerita lah, memang macam terbakar. Ada kes di mana bilangan sperma dorang sangat-sangat sedikit. Ada yang sampai tak ada sperma langsung. Doktor memberi rawatan ubat antibiotik dengan dos yang sangat tinggi untuk merawat jangkitan kuman disebabkan antibodi dorang memang tengah zero. Dorang juga telah melalui pemindahan darah 2 atau 3 hari sekali. Boleh dikatakan hampir semua mengalami jangkitan di tulang sumsum. Ini menyukarkan tulang sumsum diorang untuk produce sel darah baru. Tapi kan, walaupun bermacam-macam sesaan yang diorang dah tempuhi, dalam banyak-banyak tu, hanya satu je kematian. Pada 20 Ogos 1954, kru member yang bernama Kuboyama tak sedarkan diri. Kesihatannya merosot sangat-sangat laju selepas dijangkiti meningitis ataupun radang di selaput otak dan saraf tunjang. Pada 29 Ogos, Kobuyama menghembuskan nafasnya yang terakhir. Walaupun kru selebihnya dapat dirawat, tetapi sepanjang hayat dorang ni, dorang terpaksa menjalani kehidupan yang sangat-sangat susah guys. Macam-macam penyakit yang dorang alami. Demam sikit pun dorang boleh mati tau. Kebanyakan daripada dorang ni terkena kanser. Ada yang buah pinggang out terus. Ada yang kanser perut sampaikan 3/4 perut dorang terpaksa dibuang guys. Ada yang mandul. Kalau ada yang masih mampu dikurniakan anak dorang confirm cacat guys. Tetapi kan yang paling kesian adalah kerajaan US klaim yang kapal nelayan Daigo Fukurimaru ni telah diupah oleh kerajaan Rusia untuk memalukan kerajaan US. Dorang langsung tak mengaku salah dorang guys. Tetapi setelah beberapa tahun kerajaan Jepun ni fight, barulah US setuju untuk membayar sedikit papasan. US telah membayar sebanyak 2 juta USD kepada industri perikanan Jepun yang terjejas teruk. Tetapi yang bangsatnya, setiap kru kapal hanya mendapat papasan sebanyak 2 juta yen. Nilai 2 juta yen pada waktu tu adalah lebih kurang $5,500 setiap seorang. Berbeza pula dengan bangsa bom nuklear tau. Dorang ni dapat wang papasan dan juga insurans nyawa sepanjang hayat guys. Sakit je, memang dorang ni akan dirawat secara percuma. Tetapi kru kapal tu hanya mendapat duit yang sikit je. Itu sahaja. Nak tambahkan lagi penderitaan dorang ni,
Selepas apa yang terjadi, kru kapal dan juga keluarga diorang telah dipulaukan oleh masyarakat setempat. Tak ada siapa nak dekat dengan diorang ni. Ini adalah kerana stigma yang beranggapan kru kapal Daigo Fukurimaru masih ada radiation. Diorang takut kalau diorang datang dekat, diorang pula yang terkena radiation. Hampir kesemua kru kapal telah berpindah dan memulakan hidup diorang di bandar yang lain. Termasuklah Oishi. Dia terus quit kot jadi nelayan. Dia telah berpindah ke bandar Tokyo dan memulakan bisnes dobi dengan duit papasan yang dia dapat. Pada tahun 1980-an, Oishi telah menjadi ahli aktivis untuk menghentikan pengeluaran senjata nuklear di seluruh dunia. Dia telah dipanggil untuk memberi ceramah dan menceritakan pengalaman yang dilaluinya sebagai satu-satunya survivor bom hidrogen. Pada masa ni, dia seorang je yang masih larat ke sana ke sini. Kawan-kawan dia lain dah barai gila dah. Ada yang meninggal dunia dan mana yang masih hidup pun dalam keadaan yang sakit tenat. Pada tahun 1999, Oishi telah berjaya mendapatkan sumbangan untuk mendirikan tugu di pasar besar Tsukiji Market yang dipanggil The Tuna Epitaph. Walaupun tugu tu telah dibuang, satu plak telah diletakkan dekat situ untuk memperingati apa yang terjadi kepada mangsa-mangsa dan juga kepada industri perikanan Jepun pada tahun 1954. Pada tahun 2011, Oishi telah menerbitkan sebuah buku yang bernama The Day the Sun Rose in the West, Bikini, Fukurimaru and I. Buku ni telah menceritakan pengalamannya tentang apa yang terjadi pada 1 Mac 1954 di atas kapal nelayan Daigo Fukurimaru. Pada tahun 2021, Oishi telah meninggal dunia pada usianya 87 tahun. Dia adalah kru kapal yang terakhir meninggal dunia. Bot nelayan Daigo Fukurimaru telah dibaik pulih dan diabadikan sebagai tugu di Tokyo Metropolitan Exhibition Hall. Pada tahun 1959, sebuah movie telah diterbitkan mengenai pengalaman kru kapal. Nama movie itu adalah Lucky Dragon No. 5. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Jangan lupa join membership channel Bamboy TV. Orang yang dah join seronok dapat tengok video awal. Abang Boy akan upload upcoming video awal sehari untuk members. Di samping tu, korang akan mendapat diskaun untuk apa saja future merchandise yang akan dikeluarkan oleh Bamboy TV. Tak mahal guys, RM5 je. Nak awesome sikit, RM10. Sumbangan korang tu sangat-sangatlah Abang Boy hargai. Dan kepada mereka yang dah join, Abang Boy terima kasih sangat atas sumbangan korang. Tapi tak kisahlah korang dah join ke belum ke, Abang Boy nak korang tahu korang tetap awesome. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.